Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Sekiranya ini adalah video pertama yang anda gunakan sebagai bahan ulang kaji ataupun bahan rujukan dalam mata pelajaran matematik tambahan, anda boleh memperolehi lebih banyak video yang berkaitan dengan mata pelajaran matematik tambahan yang anda boleh gunakan sebagai bahan rujukan ataupun bahan ulang kaji dengan subscribe channel Cikgu di YouTube. Baik, tajuk yang Cikgu pilih untuk dibincangkan bersama murid ialah tajuk integration. Okey, dalam bahasa kita panggil pengamiran. Okey, kita pilih tajuk ini untuk menerangkan tajuk ini dengan sebaik mungkin supaya dapat membantu murid-murid memahami asas yang kukuh berkenaan dengan kandungan tajuk ini. Seperti mana yang biasa cikgu nasihatkan. Kalau murid-murid nak berjaya dalam matematik tambahan, yang penting sekali ialah pengetahuan yang lengkap penuh berkenaan dengan satu-satu tajuk. Sekiranya kegagalan murid memahami tajuk dengan selengkapnya akan menyebabkan masalah semasa nak menjawab soalan. Apa yang cikgu nak maksudkan di sini, kalau murid-murid hanya memberi tumpuan subtajuk yang faham saja dalam satu-satu topik, sekiranya soalan yang keluar itu daripada luar subtopik yang anda kata ataupun anda tidak beri tumpuan untuk mempelajari subtopik itu, dalam keadaan itu murid-murid akan menghadapi masalah. Sebab itu sebelum kita menjawab soalan berkenaan dengan satu-satu tajuk itu perlu, kandungan tajuk itu perlu asas, ya cikgu kata setiap asas yang berkaitan dengan tajuk itu perlu dipelajari selengkapnya. Bukan pengiraan, ya cikgu kata ini tidak, apa yang cikgu maksudkan di sini bukan memahami penyelesaian soalan, tidak. Apa yang cikgu maksudkan di sini ialah mempelajari, memahami dengan selengkapnya berkenaan dengan asas basic bagi satu-satu subtopik. Okey, apabila murid-murid faham dengan baik, baru murid-murid akan boleh gunakan yang belajar itu dalam menyelesaikan soalan. Okey, kita masuk kepada tajuk yang kita pilih bincang hari ini, iaitu integrations, dalam bahasa kita panggil pengamiran. Okey. So di bawah tajuk ini, murid-murid perlu belajar dua subtajuk. Subtajuk pertama ialah berkenaan dengan indefinite integral ataupun dalam bahasa kita panggil kamiran tak tentu. Lagi satu subtopik adalah definite integral ataupun dalam bahasa kita panggil kamiran tentu. Okey, selepas memahami kedua-dua asas, apabila dah memahami kedua-dua asas subtajuk ini, ya, baru kita akan masuk ataupun belajar bahagian kedua. Bahagian kedua tajuk ini ialah bagaimana menggunakan integration ataupun pengamiran yang dipelajari oleh murid-murid. Itu bahagian kedua. Maksudnya itu sudah kita termasuk dalam penyelesaian masalah soalan. Sebelum murid-murid nak belajar menyelesaikan masalah yang melibatkan integration ini, ya, kedua-dua asas yang akan anda pelajari di sini adalah sangat-sangat penting. Cikgu akan gunakan pengalaman cikgu untuk menerangkan sebaik mungkin supaya murid-murid dapat memahami tajuk ini ataupun dua subtajuk ini sebaik mungkin. Selepas murid-murid bersedia, baru kita
ataupun murid-murid akan diperkenalkan dengan bagaimana gunakan integrations ataupun bagaimana kita nak menggunakan pengkameran. Okey. Perhatikan di sini. Sebelum belajar subtopik ini, yang ini paling penting. Sebab di sinilah asas kameran dipelajari, asas kameran dipelajari ataupun asas integration itu dipelajari. Okey, so cikgu akan mulakan daripada indefinite integral ataupun kameran tak tentu dahulu. Di sini apa yang cikgu nak ajar ialah asas yang perlu diketahui. Inilah bahagian yang paling penting. Okey, kita mulakan satu persatu. Okey, cikgu padamkan ini dan jom kita mulakan. Okey. Kalau murid-murid masih ingat tajuk differentiation. So dalam tajuk differentiation itu, sekiranya y adalah AXN. So dalam differentiation, setiap sebutan yang kita nak cari ataupun dapatkan dy dx, maka sebutan itu perlulah dalam bentuk AXN. Ini kerap kali cikgu kata dalam masa cikgu ajar differentiation. So seperti mana dalam differentiation, jika satu sebutan itu perlu dicari dy dx, sebutan itu perlu dalam bentuk AXN. Sekiranya tidak dalam bentuk AXN, maka perlu diubah ataupun dibawa ke bentuk AXN. Baru kita boleh cari dy dx. Dalam integration pengkameran pun serupa juga. Sekiranya satu sebutan diberikan dan sebutan itu diminta integrate ataupun dikamerkan, yang penting sekali ialah bentuk yang diberikan seperti mana dalam differentiation, iaitu dy dx. Dia mempunyai satu bentuk yang tertentu. Okey, apakah bentuk itu? So, jika murid-murid nak cari ataupun melakukan integrations, pengkameran ke atas sebutan itu mesti dalam bentuk yang cikgu sebutkan nanti ataupun cikgu akan perkenalkan nanti. Jika ia tidak dalam bentuk yang dikehendaki, yang diperlukan dalam integrations, semestinya bentuk itu perlu ditukar ataupun boleh dibawa ke bentuk yang dikehendaki untuk integrations ataupun dalam pengkameran. Okey, cikgu akan perkenalkan satu-satunya bentuk sebutan yang diperlukan dalam integration. Okey. Perhatikan di sini, satu-satunya bentuk, satu-satunya bentuk iaitu fungsi, maksudnya satu fungsi dalam sebutan x. Bentuknya mestilah dalam bentuk xn. Xn. Mengapa kita tak sebut a di sini? Dalam differentiation dy dx kita sebut sebutan itu perlulah axn. Di sini kita tak sebut AXN. Ada selepas ini cikgu akan terangkan. So buat sementara kita tengok sebutan itu dalam bentuk XN sahaja, bukan AXN Tengok ia sebagai XN saja. Jangan keliru Jangan cuba kelirukan diri di antara differentiation iaitu AXN dengan integration pengkameran iaitu XN. So sebutan yang diberikan untuk membuat integration itu mestilah dalam bentuk XN. Boleh? Sekiranya sebutan itu adalah XN, maka sekarang ada satu sebutan ianya adalah XN. Okey? So jika kita nak lakukan pengkameran ataupun integration ke atas sebutan ini, dan sebutan ini adalah dalam sebutan X, so kita panggil
diberikan satu sebutan. Perhatikan sebutan yang diberikan. Sebutan ini berada dalam sebutan X, ya. Sebutan ini berada dalam sebutan X. So, kita panggil dx. Oke, yang ini adalah simbol integrations pengkamiran. So, maksud di sini ialah diberikan satu sebutan dalam bentuk xn. Oke, so apabila sebutan ini di integrations ataupun kita panggil pengamiran ini, ya kita perlu tulis dalam bentuk ini. Oke. Sekarang perhatikan. Ya. Sekiranya inilah sebutan yang kita nak integrate. Oke. Perhatikan di sini, ya formulanya ialah x n plus 1 n, jadi n plus 1 bahagi dengan n tambah 1 tambah c. Oke, so ini adalah formula yang kita akan sepanjang tajuk ini. Inilah formula yang akan murid-murid gunakan sepanjang tajuk ini. So yang penting sekarang ialah bentuk xn ataupun sebutan yang diberikan itu. Ini asas. Ini kita perlukan. Sekiranya kita melakukan integration ataupun pengkamiran, sebutan yang diberikan itu perlu dalam xn. Baru kita akan gunakan. Ini formula dia. Okey, ya, ini C adalah constant. Bagaimana nak menentukan constant itu? C itu itu bahagian seterusnya. Yang itu semua sekarang jangan risau. Formula mengatakan ya ini. Apa sih? C is a constant. Constant maksudnya adalah satu nombor. Okey, berapa nilai dia? Buat masa sekarang kita tak perlu beri tumpuan ataupun mencari nilai C. Itu ya kita akan cari bila sampai masa. Tapi bukan sekarang. Okey, sekarang apa yang kita nak belajar ialah sekiranya satu sebutan diberikan, okey, dan diminta mencari integration ataupun pengkamiran, okey, apakah bentuk dia? Itu saja. So, perhatikan formula tadi. Ini adalah formula satu-satunya formula dalam integration. So, sekiranya anda berminat ataupun mempelajari tajuk yang cabar ini, ya biasanya dua tajuk yang biasa menjadi masalah dalam matematik tambahan ialah satu differentiation dan satu lagi ialah integrations. Okey, so ini adalah di antara dua topik dalam matematik tambahan yang menjadi cabaran bagi murid-murid. Biasanya murid-murid cuba elak daripada tajuk ini. Tapi sebenarnya ini adalah tajuk yang memang cukup, okey, mencabar untuk ataupun cabaran untuk belajar. So, cikgu akan gunakan pengalaman cikgu untuk membantu menghilangkan ketakutan itu. Okey, daripada pengalaman cikgu, ya, cikgu mempunyai keyakinan, percaya pada cikgu, cikgu akan memastikan anda memahami tajuk ini dan akhir sekali akan memastikan ia menjadi salah satu tajuk pilihan anda. Pasti. Okey, so pastikan anda mengikuti setiap video dalam YouTube di channel cikgu berkenaan dengan integrations. Bukan tajuk ini saja, sebarang tajuk. Cikgu mempunyai keyakinan dengan cara pengajaran cikgu, cikgu yakin setiap tajuk jika diikuti daripada A sampai Z, pasti cikgu janji murid-murid akan dapat memahami tajuk itu dan tajuk itu akan menjadi pilihan untuk anda dalam menjawab soalan. Okey, kita mulakan ya. Okey, cikgu padamkan di sini. Okey. Sekarang perhatikan beberapa bentuk xn. Cikgu kata sekiranya satu sebutan kita nak integrate ataupun nak cari pengkamiran, ia mestilah dalam bentuk AXN. Okey, so maka kita nak kamilkan yang ini.
maka ya. Jika kita buat kelahiran untuk ini atau buat integration untuk ini, okey, apakah formula? Ya, X N tambah 1 bahagi N tambah 1 tambah C. Okey, ulang balik. Okey, ini adalah ya asas. Ini adalah asas. Okey, apa yang cikgu nak lanjutkan ialah beberapa bentuk sebutan XN ini. Kalau ia tak seperti mana XN, bagaimana kita akan bawa ke bentuk XN? Seterusnya kita akan gunakan formula ini. Okey? Okey, kita teruskan ya. Okey, kita mulakan asas dulu. Okey, katakan diberikan X kuasa 3. Diberikan X kuasa 3. Okey, ya. Ia adalah seakan dengan bentuk yang kita kendaki dalam integrations ataupun pengkaliran. Okey, di sini tak ada masalah. Mengapa? Ya, bentuk dikendaki. Okey, so di sini cikgu letakkan ya kita nak buat integrations. So maka yes. Okey. Daripada formula tadi, masih ingat formula tadi? Ya, iaitu X N, so 3 tambah 1 N. Okey, so di sini adalah 3 tambah 1 iaitu N tambah 1. Okey, dibagikan dengan N tambah 1 tambah C. Iaitu di sini perhatikan adalah X kuasa 4 bahagi dengan 4 tambah C. Okey, ini adalah asas. Asas maksudnya sebutan yang diberikan adalah seakan dengan sebutan yang kita perlukan dalam integration ataupun pengkabiran. Boleh? Okey, perhatikan yang ini adalah asas. Okey, asas untuk integrations ataupun asas untuk pengkabiran. Bentuk sebutan mesti XN. Okey, jika dalam bentuk XN, perhatikan X kuasa 3. Kalau kita lakukan pengkabiran ataupun integrations, okey, ini hasil. Iaitu formula X N plus 1 N tambah 1 bagi dengan N tambah 1. Ya, jangan lupa tulis tambah C ya. Jangan lupa tulis tambah C. Okey, mengapa? Ya, kita akan bincangkan berkenaan dengan C bila sampai masa. Ya, bila sampai masa. Okey. Lepas itu, ya, ini jawapan dia. Okey. Apa yang cikgu nak teruskan sekarang ialah sekiranya bentuk ini tidak seperti mana yang kita hendaki, tidak seperti mana dikehendaki. Okey, ya, kita mulakan ya. Perhatikan di sini, ya, sekiranya adalah 1 per X kuasa 4. Perhatikan di sini. Okey, katakan diberikan sebutan seperti ini dan diminta murid-murid mencari integrationnya. Okey, pengkabirannya. Okey, bagaimana? Tapi formula satu saja. Sekiranya kalau kita nak buat kamiran ke atas ini ataupun nak buat integration ke atas ini, ya, bentuknya mestilah dalam bentuk XN. Mestilah dalam bentuk XN. Okey, jangan keliru dengan differentiation-nya AXN ya. Di sini yang A kita akan bincangkan kemudian. Mengapa tidak libatkan A sekarang, kita akan bincangkan kemudian sebab ada peraturan-peraturannya. There is a rules for that. Okey, ada peraturan, ada rules ya. Itu kita akan bincangkan kemudian. So sekarang ya bentuk XN. So yang diberikan ini perlu dalam bentuk XN. Okey, cuba kita ambil bentuk ini pula. Okey. 2 per X kuasa 3. Perhatikan di sini. Contoh. 2 per X kuasa 3. Okey. Sekiranya kita nak kamil yang ini, ataupun kalau kita nak tentukan integrations untuk sebutan yang diberikan, maka sebutan ini perlulah dalam bentuk yang dikehendaki. Ya, so perlulah dalam bentuk kehendaki.
Okey, katakan kita ambil satu dulu. Kita tak nak perkenalkan nombor-nombor. Okey, kita gunakan satu saja supaya mudah faham sebab cikgu belum sebut berkenaan dengan AA ni. Okey, so kita tak nak kelirukan anda dengan meletakkan nombor lebih daripada satu ya. Okey, so sekarang cikgu keluarkan dua, cikgu letakkan satu. Okey, so supaya mudah untuk murid-murid faham. Okey, kita teruskan ya. Okay. Apa yang kita nak lakukannya? Sekiranya kita nak integrate ini, okey, yang ini kita nak cari kamilan untuk ini, maka ya, dalam bentuk ini mesti berada dalam bentuk ini. Baru kita boleh lakukan kamilan ataupun integration. Okey, perhatikan di sini ya. Ini semua dah belajar masa differentiation. Kalau masih ingat, okey, kalau masih ingat, benda ini semua dah belajar semasa integrations. Kita guna saja di sini. Okey, so di sini tak ada masalah. Sekiranya murid-murid dalam tingkatan 4, masa tingkatan 4 belajar integrations dan faham setiap satu dalam integration, okey, terutamanya bahagian asas dia, basic dia. Di sini anda tidak ada masalah sebab semuanya adalah exactly seperti mana bentuk-bentuk XN ini adalah seperti mana murid-murid belajar semasa dalam differentiation. Kalau murid-murid faham, tahu setiap bentuk dalam differentiation, di sini tak ada masalah. Okey, katakan, okey, anda tidak beri tumpuan masa belajar differentiation. Di sini terpaksa cikgu lakukan masa menerangkan bahagian berkenaan. Sebab ada murid-murid tak beri minat belajar differentiation. So sekarang dia cuba nak beri tumpuan belajar integration pula. So terpaksalah cikgu lakukan masa bersama murid terangkan setiap bentuk. Ya, tak banyak sikit saja. Okey, katakan tadi cikgu kata 1/x kuasa 3. Kalau kita nak integrate ini, ya seperti mana yang cikgu sebut, ia mestilah dalam bentuk xn. Ya, biasa kan, bawah ke atas. So bila bawah ke atas, ia akan jadi apa? X kuasa negatif 3. Itu saja. Ini kan kita dah belajar masa differentiation. Itu cikgu kata. Kalau you mempunyai pengetahuan yang cukup dalam differentiation di sini, anda tidak mempunyai banyak masalah. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita dah tahu. So maksudnya sekarang, okey, katakan diberi, okey, ya sebutannya 1/x kuasa 3. Okey, ya, nak lakukan integration ataupun penggamilan kata sebutan ini dx. Okey, formula. Sebelum kita guna pakai formula, ya sebutan ini perlu ditukar ke bentuk yang dikehendaki. So bawa ke atas jadi x negatif 3. Okey, ya integrations dx. Perhatikan bentuk dia. Okey, perhatikan bentuk. Okey, asal tengok ditukar. Baru kita boleh lakukan ataupun gunakan formula tadi. Jadi x negatif 3 tambah 1. Okey, negatif 3 tambah 1 bahagi dengan negatif 3 tambah 1 tambah 1. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, perhatikan di sini ya sama dengan ya x negatif 3 yang menjadi negatif 2 bahagi dengan negatif 3 tambah 1 negatif 2 tambah c. Kita dah lakukan integration. Okey, tapi bentuk yang paling sesuai. So negatif, okey, yang ini kita bawa balik seperti dalam differentiation. Okey, sebab bentuk asalnya. Okey, so bawah, so ia akan jadi negatif dan bawah turun yang tinggal adalah 1 per, okey, 2 bawah jadi x kuasa 2 tambah c. Perhatikan, ini bentuk diberikan untuk menentukan integration ataupun pengkamiran. Okey, dengan menggunakan formula, ini hasilnya. Ini hasilnya. So, bawa ke atas, tengok bagaimana bentuk dia. Lepas tu gunakan formula, iaitu x n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay, so negatif 3 tambah 1 bahagi dengan negatif 3 tambah 1 tambah c.
Okey, perhatikan di sini, ya negatif 3 tambah 1 negatif 2 bahagi ya negatif 3 tambah 1 negatif 2. Boleh? So sekarang ya kita boleh tinggalkan begini, tapi perhatikan bentuk asalnya. So kita turunkan, fahamkan. So bila kita turunkan, okey, negatif ini kita letakkan sama juga. Okey, kemudian bila dah turun atas adalah 1, so 1. Lepas diturunkan dari 2 x kuasa 2 tambah c. Okey. Ini adalah asas. Ini adalah asas. Okey. Pastikan murid-murid mengambil inisiatif. Okey, untuk memahami asas ini. Cikgu dah berikan 2 asas yang penting. 1, contoh pertama tadi. Kedua, contoh yang cikgu bincangkan sekarang. So, 2 ini adalah asas. 2 ini adalah asas. Tadi pastikan contoh pertama, kalau tak faham, ulang balik, ulang balik, ulang balik. Jangan hafal, fahamkan prosedur. Contoh kedua yang sedang cikgu bincangkan sama murid. Ya, tak faham, ulang. Tak faham, ulang. Kan ada peluang untuk anda ulang sebabkan ini video. Okey, backward video ini. Okey, rewind sikit. Tengok balik, ulang balik sampai jangan hafal. Jangan ulang jadi hafal. Cikgu tak nak. Ulang, kita ulang sehingga bila jumpa bentuk ini, ya, kita akan faham tangkap kerjanya. Bukan hafal. Okey, dalam matematik kita tidak boleh hafal. Hafal formula sahaja kita hafal. Langkah kerja kita tak akan hafal. Langkah kerja perlu dipraktis, amalan. Bukan hafal, ia menjadi praktis amalan. Langkah kerja perlu jadi amalan dalam matematik, bukan hafal. Okey, so ini adalah 2 contoh yang sangat-sangat penting dalam differentiation. Dalam integrations. Ya, okey. Iaitu dalam pengkamiran. Cikgu buat pembetulan ya. Okey, cikgu teruskan. Seterusnya, sekiranya, ini yang cikgu katakan tadi, sekiranya ada A di hadapan. Sekiranya A di hadapan. Ini cikgu kata, okey, dalam differentiation, ya, sebutan mesti dalam AXN. Sebab semua buku rujukan menggunakan bentuk itu untuk pengajaran. Kita pun ikut. So dalam differentiation, sebutan yang perlu di differentiate itu ataupun nak cari dy dx mesti dalam AXN. Tapi dalam integration ataupun pengkamiran ini, bentuknya mestilah xn sahaja. Baru formula boleh digunakan pakai. Okey, cikgu dah berikan 2 bentuk bagaimana xn ini. Contoh tadi dengan contoh yang cikgu terangkan baru-baru. Okey, sekarang cikgu nak lanjutkan. Sekiranya bentuk sebutan yang diberi itu bukan dalam xn. Itu maksudnya. Sekiranya bukan dalam bentuk xn, bagaimana kita nak lakukan pengkamiran ataupun integrations? Okey? Ya. Sekiranya kita nak cari pengkamiran ataupun integration ataupun melakukan integration ke atas, sebutan yang diberi bukan dalam bentuk xn, maka peraturan ini perlu digunakan pakai. Bukan formula, ini adalah peraturan, rules. Rules ini mesti digunakan pakai. Ulang balik, bukan formula, ini adalah rules. Formula satu saja seperti mana yang cikgu terangkan sebelum ini. Tapi disebabkan ada perubahan pada bentuk selain daripada xn. Kalau bentuk yang diberi itu bukan dalam xn, selain daripada xn, jika nak lakukan integrations ataupun pengkamiran ini, maka
peraturan ini perlu digunakan. Rules ini mesti digunakan. Okey, apakah rulesnya? Cikgu perkenalkan rules pertama ya dalam integrations. Okey, apakah rule pertama? Okey, yang mengatakan sekiranya kita lakukan satu sebutan yang berada dalam bentuk di sini daripada A cikgu tukar menjadi K ya. Sebab semua buku rujukan yang berkaitan dengan integration ataupun pengkabiran ini ya mereka akan menggunakan K. Mereka akan gunakan K. Sebab itu daripada A ya sekarang you akan jumpa ia sebagai K. Dalam pengkabiran A itu you akan tengok sebagai K. Okey? Okey, katakan sekarang ya bentuk yang diberikan adalah KXN. Okey, ini ya. Dulu ya kita tengok dalam differentiation kita tengok sebagai AXN semua. Tadi kan cikgu dah kata. Sebab mengapa cikgu gunakan K? Sebab dalam buku rujukan bila sebut bentuk ini dalam pengkabiran dia gunakan yang ini, dalam integration dia gunakan bentuk ini. Dulu sama juga. Okey? Katakan sekarang bentuknya begini. Okey, katakan kita nak lakukan integration ke atas sebutan ini. Okey? Okey. Bagaimana? Ya, cikgu kata sekiranya kita nak cari pengkabiran ataupun integration bagi sebutan yang diberi, kita mesti nak gunakan formula tadi. Kalau murid-murid nak gunakan formula tadi, ya sebutan yang diberi ini mesti dalam XN. Baru kita boleh gunakan formula tadi. So maka kita kalau nak integrate ini, ya bentuk kita perlu bawa ke bentuk ini. Sebab itu rules yang cikgu nak beri ini akan memberikan peluang itu. Okey, ataupun peraturan yang cikgu nak beri ini ataupun rule yang cikgu nak beri ini akan bantu. Okey? Okey, bagaimana? Okey. Ya, mengatakan cikgu nak bawa ya. K ini keluarkan. Sebab K ini adalah constant. K ini adalah constant, iaitu satu nombor. Okey, angka tetap. Okey, so dalam integrations nombor tidak berubah. Yang ubah ialah sebutan xn saja. Okey, sebarang perkali ataupun koefisien yang berkaitan dengan xn ini tidak mengalami perubahan. Okey, so sebab itu semasa kita lakukan integrations ke atas bentuk kxn ini, k ini ialah satu nombor constant. So kita keluarkan. Okey, yang tinggal sekarang adalah xn dx. Okey, perhatikan sekarang. Boleh tak kita gunakan formula tadi dengan menggunakan rules ini? Sekarang rules formula. Okey, so sekiranya bentuk yang diberi itu bukan dalam bentuk xn, maka ya kena guna pakai rules ini, iaitu constant nombor yang diberikan yang depan xn ini dikeluarkan sebelum melakukan integrations ataupun pengkabiran. Boleh? Okey. Ulang balik, iaitu sekiranya diberikan satu sebutan dalam bentuk ini, jika kita nak lakukan integration ataupun pengkabiran, okey, x ya adalah k dikeluarkan, k ya integrations, bila k dah keluar yang tinggal ialah x and d. Okey, perhatikan di sini. Maka peraturan ataupun rules ini perlu digunakan. Ini adalah rules yang pertama. Jangan lupa ya, ini adalah rules yang pertama. Bila mana kita gunakan, ya ia akan digunakan apabila sebutan yang diberi ini dalam bentuk kxn. Selepas, mengapa kita perlu gunakan ini? Ya, sebab kita nak tukar bentuk yang dikendaki seperti mana dalam integration ataupun pengkabiran ini, iaitu sebutan mesti dalam AXN. Bila dah bawa ke bentuk ini, baru kita boleh lakukan ataupun boleh gunakan formula tadi untuk mencari integrations. So nak tukar itu
ya rules ini perlu diguna pakai. Boleh? Okey. Cikgu akan sertakan dengan satu contoh pengiraan untuk memudahkan murid-murid faham. Boleh? Okey, cikgu mulakan ya. Okey. Katakan kita ambil contoh ini. Okey, iaitu sebutan ialah okey, 3x kuasa 4. Contoh ya, contoh. Okey, perhatikan di sini ya. Kita cuba bincang bentuk kx ni. Ini contoh. Kx ni. Boleh? Okay. Jika kita nak lakukan integration ataupun mencari integration untuk sebutan yang diberi. Okey? Bagaimana? So, perhatikan di sini 3, just bawa keluar. So, 3 integrations x kuasa 4 dx. Ikut rules yang diberikan tadi. Perlu ikut rules. Peraturan mesti diikuti, bukan suka-suka. Boleh? Okey, sekarang tahu kan formula dia? Ya, iaitu apa? Xn plus 1 dibagi dengan n plus 1 tambah c. Okey, so sekarang perhatikan di sini 3 di luar ya. Okey, kita buat integrations. Perhatikan di sini. Ya, 3 di luar. Okey. So integration di sini adalah okey, x okey, 4 tambah 1 bahagi dengan 4 tambah 1 tambah c. Okey, kita letakkan 3 di depan. Okey, buat integration sekatan ini, buat pengkabiran ke atas ini, formula n plus 1 bagi n plus 1 ya 4 tambah 1 bagi dengan 4 tambah 1. Okey, perhatikan jawapannya. Okey, so 3 x kuasa 5 bahagi dengan 5 tambah c. Okey, so ini adalah okey, satu contoh sekiranya bentuk yang diberi itu bukan dalam xn. Maksud cikgu ada ya k di hadapan. Boleh? Okey, kita ambil satu lagi contoh. Kita ambil satu lagi contoh untuk dibincangkan. Okey, perhatikan. Okey, cikgu ulang balik. Ini adalah peringkat paling kritikal dalam integrations. Okey, adalah paling kritikal dalam integrations. Sebab kalau murid nak meneruskan ataupun nak mengetahui yang lain dalam integrations, asas ini sangat-sangat penting. So, sekiranya murid-murid gagal memberi tumpuan untuk memahami asas ini, nanti apabila cikgu bincang bahagian seterusnya, murid akan menghadapi masalah. So, gunakan video ini, cuba ulang beberapa kali sehingga anda betul-betul faham asas integrations ini ataupun asas pengkamiran ini. Okay, so perhatikan. Cikgu dah bincangkan 1, 2, ya, contoh ketiga ini. Okey, sekarang satu lagi contoh cikgu pilih untuk bincang. Okey, katakan bentuknya adalah 4 per x kuasa 3. Contoh ya. Okey, ini adalah bentuk yang diberi dan diminta mencari integrations. Okey, katakan ya, kita nak lakukan pengkamiran dx. Okey, perhatikan bentuk yang diberikan, iaitu 4x kuasa 3. Masih ingat? Ya, setiap rules tadi, rules itu perlu diguna pakai dulu. Selepas guna pakai rules, baru kita akan gunakan formula. Okey, bagaimana nak tulis yang ini menggunakan peraturan pertama tadi, rules pertama tadi? Ya, yang ini sebenarnya adalah, perhatikannya, integrations. Okey, sorry. Okey, 4 bawa ke hadapan. Okey, 4 bawa ke hadapan, 4 dah keluar ya. Okey, yang tinggal sekarang ialah 1 per x kuasa 3 dx.
Okey, masih ingat tak tadi? Contoh kedua tadi. Masih ingat tak contoh kedua? So cikgu dah guna peraturan tadi, kita nampak begini. Tapi masih tidak seperti mana dikendaki untuk buat integration. So perlu ditukar balik, ya, perlu ditukar balik. So sekarang bawa ke atas pula. So yang ini akan jadi 4 integration. Okey, yang ini adalah x kuasa negatif 3 dx. Faham? Okey, pastikan ya, ini semua adalah asas-asas yang sangat penting. Okey, sekarang bolehkah kita lakukan integration? Bolehkah kita lakukan pengkamiran? Ya, boleh. Sebab kita dah bawa ke bentuk yang dikendaki. Maka bolehlah kita gunakan formula. Tadi tidak boleh sebab tak dalam bentuk yang dikendaki seperti mana nak gunakan formula. Maka kita gunakan peraturan pertama tadi, rules pertama tadi untuk menukar bentuk supaya kita boleh gunakan formula. Okey, sekarang boleh tak kita guna formula? Ya, kita boleh guna formula. Sebab nak guna formula, sebutan mestilah dalam bentuk accent. Ya, dah accent. Bagaimana kita dapat? Dengan menggunakan rules yang pertama tadi. Masih ingat tak rules yang pertama? Ya. So sekarang perhatikan 4, ya. Perhatikan di sini, ya, bawa ke atas di sini, bawa ke atas, ya, jadi x negatif 3 tambah 1 bahagi dengan negatif 3 tambah 1 tambah c. Boleh? Okey, kita teruskan ya. Okey, so ini akan jadi 4. Okey, perhatikan di sini. Okey, so x negatif 2 negatif 3 tambah 1 bahagi dengan negatif 2. Okey, dan keseluruhan tambah c. Okey, perhatikan sekarang. Okey, seperti biasa dalam matematik, jika ada pecahan yang boleh diringkaskan, ya perlu diringkaskan. Ya, jika ada pecahan yang boleh diringkaskan, mesti diringkaskan. Perhatikan 4, 2 diringkaskan, yang ini 1, yang ini akan jadi 2. So kita dapati ia adalah 2x negatif 2. Perhatikan bawah ialah negatif 1 tambah c. Tambah c. Boleh? Okey. So sekarang perhatikan jawapan terakhir di sini adalah, okey, jawapan terakhir di sini adalah, okey, negatif 2. Okey, kita bawa ya, kita bawa. So akan jadi bahagi, okey, cikgu letakkan negatif ini tengah-tengah. So 2 di atas, yang ini turun ke bawah. So x kuasa 2 tambah c. Okey, ini adalah jawapan untuk yang ini. Okey, perhatikan tadi kan cikgu ada langkah kan? Tunjuk langkah kerja kan? Okey, gunakan langkah kerja. Belajar langkah kerja. Okey, perhatikan ya. Cikgu ulang balik 4 x kuasa 3 ya. Gunakan peraturan pertama tadi, keluarkan 4 tadi. Lepas itu tinggal akal 1 x kuasa 3 ya. Sekarang perlu tukar kepada bentuk xn, bawa ke atas jadi x negatif 3 ya, kita dah tukar kepada bentuk di mana kita boleh guna pakai formula. Okey, sekarang n tambah 1 bagi dengan n tambah 1. So negatif 3 tambah 1 ialah negatif 2. Negatif 3 tambah 1 ialah negatif 2. Okey, perhatikan sekarang seperti biasa mesti diletakkan tambah c. Jangan lupa mesti letak tambah c. Okey, lepas itu pecahan yang boleh diringkaskan, ada 4, 2 diringkaskan. Okey, lepas itu kita akan dapat 2 ya, x kuasa negatif 2. Okey, di sini adalah negatif 1 tambah c. Okey, seperti biasa kita tuliskan seperti mana yang diberikan dalam soalan. Okey, so sekarang x yang berada di atas itu di bawah turun sebab kita nak bentuk yang seakan dengan bentuk soalan. So bila kita turunkan, ia akan jadi negatif 2 dan turunkan jadi x kuasa 2 tambah c. Boleh? Okey. So sekarang cikgu dah berikan contoh-contoh. Okey.
Perhatikan 1, 2, 3, 4. Contoh cikgu bincangkan, ya, ia adalah berkaitan dengan asas, iaitu jika sekiranya bentuk yang diberi, sebutan yang diberi itu adalah dalam bentuk xn, bagaimana digunakan formula, iaitu xn plus 1 bagi dengan n plus 1 tambah c. Sekiranya bentuk itu bukan dalam xn, berada dalam kxn, sekiranya diberikan dalam bentuk kxn, maka kalau kita nak lakukan integrations, maka kita kena guna pakai peraturan yang pertama. Apakah peraturan pertama? Rules yang pertama tadi, K dikeluarkan. Mengapa K perlu dikeluarkan daripada integration letak di depan? Sebab kita nampak sebutan itu dalam bentuk xn. Boleh tak? So, dalam video ini cikgu membincangkan 4 contoh. 1, 2 contoh melibatkan bentuk asas asal, kemudian bentuk yang melibatkan rule pertama ataupun peraturan pertama. So cikgu harap murid-murid akan gunakan video ini sebaik mungkin, buat ulang kaji berulang kali supaya persediaan ini adalah sangat-sangat penting. Dalam video yang lagi satu, cikgu akan bincangkan peraturan kedua, penggunaan rules yang kedua. Okey, bagaimana kita nak gunakan rules kedua? Kita akan bincang dalam video yang lagi satu. Okey, sebab tak sesuai semuanya kita selitkan di sini dan akhirnya anda keliru. So, video ini khas untuk menerangkan 4 contoh yang cikgu pilih. 2 contoh melibatkan bentuk asal xn dan 2 contoh melibatkan kxn. Okey, di mana di sini peraturan pertama, rules pertama diperkenalkan dalam penggunaan pengkameran ataupun integrations. Okey, so sekiranya murid-murid berpuas hati dengan penerangan cikgu berkenaan dengan asas integrations ataupun asas pengkameran ini. Okey, seperti biasa, okey, berikan thumbs up, like, tolong tekan okey, like. Okey, seterusnya sekiranya kandungan penerangan cikgu dalam video ini adalah efektif untuk murid-murid memahami asas integrations ataupun asas pengkameran, murid-murid boleh recommend video ini kepada kawan-kawan anda sekelas ataupun yang berada di satu sekolah mempelajari mata pelajaran matematik tambahan ataupun rakan-rakan di luar. Okey, so anda boleh membuat recommend video dan jangan lupa tekan butang loceng ataupun bell button ini supaya murid-murid akan dapat video-video cikgu yang lain terdapat dalam channel YouTube cikgu. Okey, akhir sekali, sekiranya anda pertama kali menggunakan video ini sebagai bahan ulang kaji untuk mata pelajaran matematik tambahan, jangan lupa untuk subscribe. Okay. Terima kasih murid.